al-mukashkashah. Al-mukashkashah. Jadi al-munabadzah dengan al-mukashkashah maknanya dalam bahasa adalah al-mubri'ah ataupun al-bara'ah. Hampir sama dengan surah At-Taubah. At-Taubah pun dinamakan dengan al-bara'ah. Pada surah ini juga ada nama al-bara'ah, iaitu berlepas diri daripada unsur-unsur kekafiran ataupun i'tikad kafir yang bersebelahan dengan i'tikad Islam. Baik, itu dinamakan dengan al-munabazah dan al-munaqashah, al-mukashkashah. Baik. Sini kita lihat di antara kelebihan kepada surah Al-Kafirun ya. Sebab seperti kita sebutkan sebelum ini bahawa satu surah dengan surah yang lain terkadang ada disebut dengan fadilatus surah, iaitu keutamaan surah. Ini bukan menunjukkan bahawa perbezaan di antara ayat Al-Quran yang diturunkan. Sebab kalau kita lihat daripada sudut ianya sebagai wahyu dan kalam Allah, sama-sama daripada Al-Fatihah sehingga An-Nas merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kesemua surah dan ayat tersebut bernilai mukjizat. Jadi tidak ada perbezaan dari sudut kewahyuannya ataupun dari sudut kemukjizatannya. Namun dari sudut kandungan perbincangan itu ada perbezaan. Jadi kalau kandungan yang membincangkan mengenai ketuhanan, tauhid, ilahi, tentunya lebih memiliki fadilah dan keutamaan berbanding surah-surah yang membincangkan mengenai sirah ataupun mengenai tokoh-tokoh musyrik, tokoh-tokoh kafir seperti Abi Lahab yang disebutkan dalam surah Al-Lahab. Jadi surah ini juga ada beberapa riwayat yang menyatakan mengenai kelebihan dari surah Al-Kafirun. Di antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menerusi sahabat Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Qul huwallahu ahad dalam sembahyang, kemudian juga membaca surah Al-Kafirun. Maknanya dia membaca surah Al-Kafirun dengan Qul huwallahu ahad ni sekali dalam satu sembahyang. Dalam banyak riwayat disebutkan Rasul banyak kali sembahyang membaca dengan kedua surah tersebut pada sembahyang sunnah fajar, sunnatul fajar, 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Jadi kerap Nabi membaca pada rakaat yang pertama dengan surah Al-Kafirun dan pada rakaat yang kedua dengan surah Al-Ikhlas. Jadi di sini kalau kita lihat dari sudut tertib susunan, memang seeloknya kita memang membaca surah itu mengikut kepada tertib mushaf ya, tertib mushaf. Jadi contoh surat yang pertama dalam mushaf, kemudian kita baca surah yang kemudian ya, itu lebih disunnahkan membacanya. Terlihat dari praktikal sembahyang Nabi tadi itu membaca Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Ini mengikut kepada tertib mushaf. Juga mengikut kepada tertib kandungan. Sebab dalam syahadat kita yang pertama kali adalah menafikan kan? La ilaha. Kemudian kita mengisbatkan, menetapkan, itu meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian kita mengisbatkan yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi praktek syahadat itu nampak daripada pembacaan tadi. Jadi pada rakaat yang pertama kita membaca surah Al-Kafirun. Jadi kita nafikan segala bentuk-bentuk kekafiran. Kita tak nak berkongsi dengan mereka dalam ibadah. Jadi kemudian pada ayat yang kedua, pada rakaat yang kedua baru kita membaca surah Al-Ikhlas. Iaitu kita isbatkan ada hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Allah Ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu isbatnya. Jadi tuan-tuan, sehingga Nabi sangat suka, sangat gemar membaca kedua surah tersebut pada 2 rakaat sembahyang sunnah fajar. Juga ada riwayat lain yang menyatakan mengenai fadilah kepada surah Al-Kafirun. Di sini diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim At-Tabarani, meriwayatkan daripada Jabalah bin Harithah.
Jabalah bin Harithah ni sahabat, saudara kepada sahabat Zaid bin Harithah. Jadi Jabalah bin Harithah juga meriwayatkan hadis daripada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun." Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirk. Maksudnya, apabila kamu hendak tidur, bacalah sehingga selesai, iaitu surah Al-Kafirun. Sesungguhnya ia penyelamat daripada syirik. Jadi tuan-tuan, dia dimasukkan ke dalam salah satu aurat ataupun bacaan-bacaan sebelum kita tidur. Banyak juga kita dengar sebelum kita tidur kita baca surah Al-Ikhlas, kan? Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Juga pernah satu ketika Nabi ada Fatimah pernah mengadu kepada Nabi mengenai keletihannya menguruskan rumah tangga, kan? Menguruskan perkara rumah tangga dan sebagainya, sehingga dia meminta kepada Nabi untuk dicarikan seorang pembantu rumah. Tapi Nabi mengatakan bahawa, wahai Fatimah, lebih baik kamu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur, kata. Jadi akan lebih baik daripada aku carikan bagi kamu seorang pembantu rumah. Maknanya mungkin dia bolehlah meningkatkan tenaga, kekuatan dalam menguruskan rumah tangga. Jadi itu di antara fadilah-fadilah dan aurat, wirid-wirid, zikir-zikir yang dibiasakan untuk bernilai sunnah. Di sini termasuk juga surah Al-Kafirun itu menjadi wirid ataupun aurat sebelum kita tidur, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa riwayat tersebut adalah merujuk kepada kelebihan ataupun fadilah kepada surah Al-Kafirun. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalunya surah-surah yang dimulakan dengan lafaz ataupun perintah kul, biasanya di sini ada satu masalah, satu perbincangan dalam masyarakat Arab ketika itu, sehingga perkataan kul tersebut merupakan jawapan daripada Allah terhadap permasalahan semasa yang dihadapi oleh Nabi dan bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi ikut kepada asbab nuzul ataupun sebab turun kepada surah Al-Kafirun, di sini ada beberapa kalangan daripada tokoh-tokoh orang kafir Quraisy selepas mereka penat untuk merayu Nabi Muhammad bersama-sama ataupun kembali kepada agama. Nabi Muhammad tak kembali pun sebab sebelum itu Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, tak pernah meminum arak, tak pernah melakukan perkara-perkara yang tak baik. Sehingga Nabi Muhammad dikenal dengan gelaran Al-Amin, gelaran Al-Amin. Jadi orang kafir Quraisy dia macam kehabisan akal, metod, cara nak ajak Muhammad ini supaya jangan mendakwahkan al-Islam. Tuan-tuan kita lihat cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sebelum Isra' dan Mi'raj. Sebelum Isra' dan Mi'raj, kita lihat berlaku pelbagai macam cabaran. Jadi sebelum Isra' dan Mi'raj berlaku pemulauan. Jadi Nabi Muhammad dan orang-orang yang telah menerima agama Islam dipulaukan di tengah-tengah gunung, jalan bukit. Dipulaukan bukan dalam masa yang sekejap, tapi dalam masa 3 tahun. Dibuat kanun, undang-undang, tak boleh berkahwin dengan mereka, tak boleh berjual beli dengan mereka, tak boleh bermuamalah dengan mereka selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Jadi pada masa itu ada lagi Khadijah, ada lagi Abu Talib yang sentiasa memberi sokongan kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cabaran tersebut begitu dahsyat selepas kematian bapa saudara Nabi Abu Talib. Selepas kematiannya.
Jadi Nabi pernah mengatakan, memperakui bahawa selama Abu Talib hidup, aku tidak pernah disakiti secara peribadi, secara individu, tak pernah disakiti. Kan tetapi selepas Abu Talib wafat, meninggal, Nabi Muhammad mendapatkan begitu dahsyat kekerasan, penzaliman daripada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga pernah diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, satu ketika Nabi Muhammad melaksanakan sembahyang di Kaabah. Sujud, Nabi Muhammad sujud. Sementara Abu Lahab dan beberapa orang sahabatnya tergelak, ketawa dan sebagainya. Sehingga mengatakan, ya ayyuhal qaum, wahai sahabat-sahabat, siapa yang berani untuk mengambil tembuni, uri, unta yang disembelih semalam itu untuk diletakkan pada kedua bahu. Pada kedua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, faqama ashqal qaumi, maka bangkitlah orang yang paling celaka dari mereka, paling jahat, paling degil. Faqama ashqal qaumi, dia mengatakan saya akan ambil. Terus diambil uri tembuni daripada unta yang disembelih semalam itu dan diletakkan di kedua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tengah sujud. Nabi Muhammad tak bangkit. Ada sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa kemudian ada seorang yang melihat kejadian itu. Dia kata, kalau aku mampu, lamana'tuhu, aku akan cegah apa yang mereka buat. Tapi mungkin masa itu tak ada kekuatan. Kalau dia buat, mungkin dia akan dibunuh dan sebagainya. Kemudian dia kata, ada seorang lelaki memberikan maklumat kepada Fatimah bahawa ayahnya tengah disakiti oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi kemudian Fatimah datang, dia ambil, kemudian dia mencela dan sebagainya. Nabi bangkit, kemudian Nabi berdoa dengan sekuat-kuatnya. Berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Allahumma alaika bi Walid bin Mughirah, Allahumma alaika bi Atabah bin Syu'bah, dan seterusnya. Ada 7 orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ada 7 orang yang didoakan. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa aku menyaksikan bahawa 7 orang yang didoakan Nabi tadi mati dalam perang Badar dalam keadaan hina. Bahkan mayatnya dijatuhkan ke dalam sumur buruk. Sumur buruk yang ada di Badar, panggil dengan sumur Badar pada masa itu. Jadi tuan-tuan, begitu dahsyat. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Kemudian berlaku mencari sokongan ke Taif. Nabi Muhammad selama 10 hari berdakwah daripada rumah ke rumah, door to door, ketuk pintu dan sebagainya. 10 hari di Taif, tapi tak ada harapan. Bahkan Nabi Muhammad dizalimi. Sampai diceritakan bahawa ketika itu Nabi Muhammad pergi bersama sahabat Zaid bin Harithah, dan berdua, iaitu Nabi Muhammad dan sahabat Zaid bin Harithah. Mereka dibaling batu dan sebagainya. Zaid terluka pada kepala, Nabi terluka pada kaki. Kemudian Nabi Muhammad pergi dalam keadaan hina. Dan berhenti satu pokok yang selalu kita dengar, pokok anggur milik kepada Atabah bin Syu'bah. Dan ada beberapa milik 2 orang orang kafir. Orang kafir yang memiliki hamba abdi nama dia Adas. Jadi kemudian Nabi Muhammad, di mana pun Nabi Muhammad pergi, dia tidak melepaskan peluang dakwah. Manakala berbincang dengan Adas, Nabi Muhammad tanya, Adas daripada mana? Dia kata dari satu tempat negeri, iaitu negeri Nabi Yunus AS. Kemudian Nabi kata bahawa di situ ada saudaraku, nama dia Yunus bin Mattah. Dia adalah seorang Nabi, aku juga seorang Nabi. Kemudian Adas beriman. Jadi maknanya, tidaklah semua penduduk Taif masa itu yang tak ada yang beriman, tapi ada seorang tu, Adas tu, menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada cerita malaikat memberi tawaran, kalau engkau hendak wahai Muhammad, aku akan jatuhkan gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi Nabi kata jangan, mudah-mudahan nanti pada satu masa ada zuriat, generasi daripada Taif ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti pada masa ini, memang banyak ulama-ulama yang muncul daripada Taif, Muncul daripada Taif.
Baik, tuan-tuan, itulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad tidak menyerah. Tidak akan melepaskan dakwah tersebut walaupun begitu besar dahsyat cabaran-cabaran dan dugaan yang datang, sehingga orang kafir Quraisy ni dia semacam habis idea, tak ada idea lagi. Macam mana ideanya supaya Muhammad ni dia tunduk kepada kita? Sehingga muncul satu pemikiran bahawa macam mana kalau kita beri tawaran kepada Muhammad, iaitu apa tawarannya? Tawarannya adalah kita berkongsi dalam menyembah Tuhan itu. Maknanya tahun ini kita sembah Tuhan dia, kemudian tahun esok yang akan datang dia sembah pula Tuhan kita. Jadi maknanya bertolak ansur. Jadi itulah menjadi asbab nuzul kepada turunnya surah Al-Kafirun. Maknanya tak ada perkongsian dalam konsep ibadah, tak ada perkongsian dalam ketuhanan, sebab tak sama antara tauhid dan syirik. Jadi inilah di antara banyak riwayat yang menyatakan tentang asbab nuzul kepada surah ini, tapi puncanya kandungannya adalah mengenai tawaran orang kafir Quraisy untuk berkongsi dalam melakukan ibadah, dalam menyembah Tuhan, iaitu menyembah Tuhan Allah dan menyembah juga Tuhan orang kafir Quraisy. Tapi di sini Nabi mengatakan tidak, saya akan menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu turunlah surah Al-Kafirun. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, iaitu wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kita lihat di sini kajian daripada ulama tafsir, kenapa Allah di sini tidak menggunakan la a'budu man ta'budun. La a'budu man ta'budun. Sebab selalunya zat yang disembah itu ialah digunakan man, itu bermakna siapa. Tapi ma ni dia bermakna sesuatu. Sesuatu, bermakna sesuatu. Jadi di sini para ulama tafsir mengatakan bahawa di sini untuk membuktikan bahawa orang kafir ini dia pun menyembah Allah, tapi dalam keadaan syirik. Menyembahnya. Jadi ma di sini bermakna aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sifatkan. Yang kamu sifatkan itu. Jadi sehingga Allah menggunakan perkataan ma. Jadi sifat-sifat Tuhan yang dipahami oleh orang kafir Quraisy tidak sama dengan konsep tauhid yang dipahami oleh umat Islam. Tidak sama. Sebab mereka menyembah berhala, kemudian juga kata menyembah Allah juga. Maknanya di situ berlaku syirik. Dan syirik ini dalam istilah Al-Quran disebutkan dengan satu kezaliman. Satu kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Satu kezaliman. Sebab apa zalim? Sebab dia menzalimi dirinya, juga tidak sesuai dengan pengetahuan yang sebenar. Manakala orang kafir ditanyakan, ketika ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Tentu juga mereka mengatakan bahawa yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Tapi mereka menyembah kepada yang lain. Jadi di sini, sehingga kita lihat begitu banyak tamsil-tamsil dalam Al-Quran supaya manusia itu menjauhi syirik. Begitu banyak tamsilnya. Di antara tamsilnya disebutkan bahawa seperti seorang budak hamba abdi yang memiliki dua tuan. Seperti seorang hamba abdi yang memiliki dua tuan. Jadi tentulah satu tuan tu akan lebih beranggapan berhak dibanding yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Manakala hamba tersebut menyembah kepada selain Allah, maka Allah akan melepaskan. Allah akan melepaskan diri, berlepas diri daripada dia. Allah tidak akan memberi perlindungan, Allah tidak akan menjamin keselamatannya dan sebagainya. Jadi la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
Jadi tidak ada perkongsian dalam permasalahan tauhid. Jadi kita diberikan keluasan bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam permasalahan keseharian, muamalah. Jadi selama mereka tidak memerangi kita, kita bermuamalah dengan mereka. Bahkan diberikan kelonggaran untuk boleh menetap di dalam satu kerajaan pemerintahan Islam. Dengan syaratlah ada jizyah dan sebagainya. Jadi itu untuk menyokong kerajaan. Tapi kalau berkaitan dengan permasalahan akidah, konsep ibadah dan sebagainya, kita berlepas diri. Jadi tidak ada perkongsian dalam permasalahan akidah dan tauhid. La a'budu ma ta'budun. Jadi sangat tegas disebutkan di sini bahawa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi maknanya, walau bagaimanapun orang kafir tersebut mengatakan sama, mari kita sama-sama berkongsi, kami juga menyembah Tuhan kamu. Dia boleh dikatakan bahawa dia tidak akan menyembah Tuhan yang betul-betul kita sembah. Maknanya ketika kita beriman kepada yang lainnya, di sini makna kita tidak menyembah kepada Tuhan yang betul, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi orang kafir ini tidak mungkin dia akan menyembah Tuhan yang satu itu. Sebab mereka sudah memberi keputusan Tuhan yang betul itu adalah Tuhan yang mereka yakini. Sehingga dalam Al-Islam pun disebutkan bahawa dalam Al-Quran, a'andartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Jadi kekuatan akidah tersebut telah meresap dalam diri mereka. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan dengan perkataan seperti umat kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ushribu fi qulubihimul ijla. Wa ushribu fi qulubihimul ijla. Kalau kita tengok syariba yashrabu ni dalam bahasa Arab bermakna meminum. Jadi akidah orang kafir ni dia dah meresap. Maka dalam kepada umat Nabi Musa itu dikatakan wa ushribu fi qulubihimul ijla, dan sudah diresapkan, ditanamkan dalam diri mereka itu kecintaan untuk menyembah al-ijl. Al-ijl itu adalah anak lembu, kan? Jadi kenapa dalam surah Al-Baqarah menceritakan mengenai penyembelihan Al-Baqarah tu? Kenapa? Jadi di situ disebutkan bahawa oleh sebab kekafiran mereka, kesyirikan mereka, mereka menyembah kepada anak lembu, panggil dengan al-ijl. Jadi syariat yang dibebankan, diperintahkan kepada umat Nabi Musa ketika itu untuk menyembelih Al-Baqarah ini adalah untuk mengambil ataupun untuk menggugurkan sifat-sifat kecintaan kepada lembu itu. Sangat cinta kepada lembu sehingga menjadikan sebagai Tuhan. Oleh kerana demikian, disuruhlah mereka untuk menyembelih lembu. Tuan-tuan, jadi demikian, begitu kuat. Demikian juga orang kafir Quraisy. Jadi dalam orang kafir dikatakan bahawa a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Jadi disifatkan dalam umat Nabi Musa, wa ushribu fi qulubihimul ijla, iaitu diresapkan ke dalam diri mereka kecintaan ibadah menyembah kepada al-ijl. Jadi wala antum abiduna ma'abud. Kemudian penegasan semula. Wala ana abidum ma'abattum. Jadi maknanya tak perlulah merayu saya. Tak perlu membujuk saya. Sebab pada masa itu diberi bujukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu mau kedudukan, maka kamu akan kami jadikan raja. Kalau kamu mau wanita, maka kami akan carikan wanita yang paling cantik di negeri Arab. Dan kalau kamu mau harta, kami akan berikan harta kepadamu. Jadi satu penegasan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ana abidum ma abattum. Tak perlu bujuk. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, juga demikian satu penegasan, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Takkan sama.
Sehingga di sini lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agamaku. Walaupun ada yang memberikan terjemahan din itu bermakna al-jaza, pembalasan. Lakum dinukum, bagi kamu balasannya nanti adalah untukmu dan bagiku balasannya adalah untukku. Juga ada para ulama yang mengartikan demikian. Jadi di sini betul-betul kita lihat tadi konsep bara'ah. Jadi konsep bara'ah itu betul-betul kita lihat dalam surah Al-Kafirun, iaitu berlepas diri daripada segala akidah yang bertalian dengan kekafiran. Oleh kerana demikian, ada juga sebahagian ulama kita, seperti dulu pada ulama Nusantara seperti Buya Hamka kan. Jadi dia tidak membolehkan kita untuk mengucapkan perkataan selamat kepada orang kafir kan. Pada hari raya dan sebagainya. Dan di antara ulama yang tidak membolehkan, sebab di sini dikhawatiri akan cenderung untuk membenarkan. Sebab kita kata dia selamat, cenderung untuk membenarkan apa yang diyakini oleh mereka. Walaupun kajian-kajian terkini dia lebih luas lagi, dia mengikut kepada aspek maslahat, iaitu kemaslahatan. Siapa yang boleh mengucapkan perkataan selamat tersebut? Mungkin sebagai seorang pemimpin yang memiliki rakyat yang berbilang kaum. Jadi di sini mungkin dari aspek kepemimpinannya, tapi bukan dari aspek bahawa keyakinannya, tapi sesama. Itu ada perbincangan di antara ulama, di antara yang membolehkan, di antara yang menidakkan. Itu semua berpunca daripada lakum dinukum waliyadin. Itu al-bara'ah, yang berlepas diri daripada segala bentuk unsur-unsur kekafiran. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahawa perkataan bagi kamu agamamu dan bagi aku agamaku, dia mengatakan bahawa setiap aliran ataupun pahaman kufur, itu dia saling mewarisi antara satu sama lain, saling mempengaruhi antara satu sama lain, tuan-tuan. Jadi ini pahaman tu boleh akan membawa kepada akidah dan keyakinan, izm, keyakinan, kepahaman itu dia kata saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Sehingga kita lihat juga pada zaman kita sekarang ini, begitu banyak aliran-aliran, ataupun dalam bahasa Arab panggil dengan millah, aliran-aliran yang menjurus kepada kekafiran. Sebab dia dah bercanggah dengan konsep-konsep yang dipanggil dengan al-aslu fid din. Konsep-konsep yang utama dalam agama. Sebab kalau berbeza dalam konsep-konsep yang utama ini, seperti konsep ketuhanan, kemudian konsep kenabian, kemudian konsep keyakinan kepada alam ghaib. Jadi kalau dalam ketiga unsur ini berlaku percanggahan, maka disitulah para ulama memfatwakan ada aliran-aliran sesat, ada aliran-aliran yang menyeleweng daripada ajaran agama yang benar. Jadi kita lihat memang semakin moden dunia ini. Begitu juga kita lihat aliran-aliran agama yang menjurus kepada akidah kufur ini juga semakin subur, semakin banyak kan? Semakin banyak kita lihat di Indonesia, di Malaysia juga mungkin ada dan sebagainya. Ada yang mengaku nabi, mengaku Tuhan dan sebagainya. Masih lagi. Dan yang peliknya ramai juga pengikutnya. Yang pelik tu ramai juga pengikutnya. Ini mungkin sesuai dengan kaedah dalam bahasa Arab yang disebutkan bahawa kullu saqitin laqit. Jadi setiap sesuatu yang jatuh itu ada juga orang yang memengutnya. Walaupun dah kalau kita tengok secara logik akal, secara apatah lagi dibandingkan dengan dalil-dalil syariat memang bercanggah. Jadi banyak berlaku. Jadi tu dia kata lakum dinukum waliyadin ini untuk menyatakan bahawa setiap pahaman-pahaman sesat itu dia saling mewarisi. Dia terus ada perhubungan, pertalian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga di sini dia tidak diberikan pecahan. Lakum dinukum. Jadi maknanya di sini untuk menyatakan bahawa kekafiran itu adalah satu. Walaupun pahaman-pahamannya banyak, dia tetap dinamakan dengan akidah kufur. Maka di sini dikatakan lakum, bagi kamu
yang menyatakan bahawa akidah mereka sama. Walaupun banyak pahaman-pahaman, aliran-aliran yang menjurus kepada kekafiran, tapi pada asalnya ia telah bercanggah dengan akidah yang benar. Jadi orang kafir itu bersatu dalam kekafirannya. Bersatu dalam kekafirannya, dalam penentangannya terhadap akidah yang benar. Kemudian diberi komen juga oleh ulama lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi berlaku perbincangan bahawa dia kata bahawa la yatawaras ahlu millataini syatta. Dia kata bahawa tidak ada pertalian ataupun perwarisan antara satu aliran kepada aliran lain. Ini hanya perbezaan dari sudut dari sudut adanya pertalian dari antara pelbagai macam ismu ataupun pahaman-pahaman itu, tapi pada asalnya mereka memiliki pahaman yang sama bahawa kita mesti melakukan bara'ah, berlepas diri dari berbagai macam unsur kekafiran berasaskan kepada ayat lakum dinukum waliyadin. Hadirin hadirat tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini memberikan kepada kita satu kekuatan bahawa apa yang kita pegang selama ini, iaitu kita beriman kepada Allah Tuhan yang esa, itu perlu kita untuk perkukuhkan lagi. Perlu untuk kita perkukuhkan lagi, sebab akidah itu merupakan dari akidah inilah dia akan berbuah kepada amal. Maka amal soleh itu merupakan buah daripada akidah yang betul. Kenapa kita khusyuk dalam ibadah, kenapa kita begitu semangat dalam beribadah dan sebagainya, itu disebabkan oleh akidah kita yang betul. Kita meyakini bahawa kehidupan ini sementara, kita meyakini bahawa kematian akan datang dengan segera, kita meyakini bahawa akhirat itu yang kekal dan abadi, dunia itu merupakan sementara dan sebagainya. Ini merupakan disebut dengan al-aqaid. Al-aqaid. Jadi akidah itu semestinya adalah yatma'innu bihin nafsu. Jadi ketika kita betul-betul yakin, maka akan mendatangkan ketenangan. Ketika kita betul-betul yakin, akan mendatangkan ketenangan dan akan membuahkan amal soleh. Jadi amal soleh ini bukti, dalil bahawa kita memiliki akidah yang betul. Jadi kalau dah masuk Islam, dah mengikrarkan syahadat dan sebagainya, tapi tidak diwujudkan dalam amal soleh, maka di sini dia ada problem pada akidah tu. Mungkin dia akidahnya tak 100%, 80%, 70% dan sebagainya. Jadi semakin banyak amal soleh kita, semakin kuat akidah kita. Jadi itu di antara cara kita nak mengukurnya, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan beberapa iktibar pengajaran yang kita bincangkan dalam surah Al-Kafirun boleh memperbaharui spirit kita dalam mengukuhkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menumbuhkan dalam diri kita sifat membenci kekafiran. Membenci kekafiran ni maknanya bukan membenci orang kafir. Jadi maknanya membenci kekafiran itu adalah, kalau dalam hadis disebutkan bahawa membenci kekafiran maknanya adalah kita meyakini bahawa orang kafir itu merupakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita benci juga dicampakkan ke dalam neraka Jahannam, disebutkan dalam hadis. Jadi demikian maknanya, bukan kita membenci orang kafirnya, tapi kita membenci sifat kafir itu sebab dia bertentangan dengan akidah tauhid, akidah yang benar yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai pengukuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Baik, untuk mengakhiri kuliah maghrib kita pada malam ini, sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wabil ma'unati wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.